Hendra dah lahir. Tu Hendra dah terkeluar dah ni. Minta maaf selamat hari raya Mak Batin lah ya. Harap-harap nanti dia boleh masuk balik. Okey. Tadi hasil tambah punca ialah alfa tambah 1. Kenapa dia tak bergerak ni? Astaghfirullahaladzim. Kenapa dia? Okey tak? Alfa tambah 1. Okey. Beta tambah 1. Maka kita susun balik supaya kita boleh dapat nilai. Kita ambil balik alfa tambah beta. Kita susun alfa tambah beta. 1 tambah 1 ialah tambah 2. Jadi kita boleh gantikan alfa tambah beta dengan negatif 2/3 tambah 2. Awak guna kalkulator sahaja, awak akan dapat nilai. Saya pun ambil yang shortcut. Mana jawapan saya? Alfa tambah beta ini adalah 4/3. Okey, sekejap. Saya punya bateri dah nak habis. Ni. Alfa tambah beta ini hasilnya akhirnya adalah 4/3. Guna kalkulator je lah. Dia dapat 4/3. Okey, kemudian seterusnya kita tengok pula hasil darab punca. Tadi hasil tambah hasil darab punca. Maka hasil darab punca ini adalah sama dengan alfa tambah 1 beta tambah 1. Sebelum tu saya nak tanya Hendra, dah masuk semula ke belum? Respon? Dah ikut. Okey. Dah. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita buat alfa beta. Darabkan macam biasa, alfa beta. Kemudian tambah alfa kali 1, alfa. Tambah, kemudian 1 darab beta ialah beta. Kemudian 1 darab 1 ialah tambah 1. Okey, jadi dekat sini kita ada alfa beta adalah negatif 7/3 tambah alfa beta ni adalah negatif 2/3 tambah 1. Ni dalam kurungan lah sebab tambah tolak ni. Maka awak dapat selesaikan dekat situ ialah negatif 2/3. Sorry. Mana? Oh betul. Negatif 2. Negatif 2 jawapan kat sini lah negatif 2. Betul ke tidak ni? Saya jangan salah ambil jawapan. Okey. Tapi saya tak pasti kenapa secara beramai-ramai berjemaah kebanyakan jawab kat sini boleh dapat 2 kat sini. Ramai pula tu. Dapat 2. Saya pelik pula berjemaah beramai-ramai sepakat sehati sejiwa. Macam mana dia boleh dapat 2? Betul tak? Kan? Dalam jawapan awak kebanyakan salah sebab dia jawab kat sini 1 darab 1 dapat 2. Tu secara berjemaah pula tu ramai pula tu yang jawapannya sama. Okey, jadi kita ambil semula yang kita punya persamaan hasil X, yang persamaan asas kita X tolak X tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Itu persamaan yang kita akan masukkan. Jadi persamaan kita hasil tambah punca ni adalah 4/3. Maka kita akan buat X tolak hasil tambah punca dia lah 4/3 X. Kemudian tolak 2 hasil darab punca lah negatif 2 sama dengan sifar. Awak jawab macam ni pun X kuasa 2. Awak jawab macam ni pun persamaan kat sini saya tertinggal X kuasa 2. Persamaan ni dah cukup, dah betul dah. Ada setengah nak cantik nombor dia darabkan semua dengan 3. Jadi dia akan jadi 3X kuasa 2 tolak 4X tolak 6 sama dengan sifar. Pun boleh juga. Okey, faham tak untuk ni? Yang A. Ada masalah tak? Tak ada. Boleh? Siapa ada masalah tolong beritahu. Okey, kalau tak, kalau ada masalah saya ulang balik. Okey, saya padamkan untuk ini. Okey, yang persamaan dia punya asal dia dia punya nilai punca tu saya padam. Saya nak padam, saya conteng pula Okey, saya letak tulis kat atas lah supaya jelas persamaan yang awak kena buat X kuasa 2 tolak hasil tambah punca ni kena ingat sampai mati Astaghfirullahaladzim, ingat dia pula tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Itu persamaan dia.
Macam mana kita nak bentuk. Okey, yang ini pula. Hasil tambah punca. Alfa per beta tambah beta per alfa. Okey, buat ni hasil tambah punca. Ni sama dengan ni. Macam mana kita nak tambahkan? Kita kena jadikan dia persamaan tunggal. Pecahan tunggal. Maka yang ini sebelah kiri kena darab dengan alfa, atas pun kena darab alfa. Sebelah kanan kena darab dengan beta sebab kita nak samakan pembawah dia. Atas pun kena darab dengan beta. Jadi pecahan tunggal. Maka kat atas akan jadi alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 bahagi dengan alfa beta. Okey, sampai sini faham tak? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh. Okey. Untuk bahagian atas ni, alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Tahu tak macam mana? Ada tak dekat sini alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 kat atas ni? Ada? Tak ada. Tak ada. Jadi awak kena jadikan dia supaya wujud alfa tambah beta. Okay, kalau kita perhatikan, kalau kita nak buat alfa tambah beta kuasa 2. Boleh tak kita gunakan ni? Alfa tambah beta kuasa 2 nanti kita boleh gunakan sebab nanti kita boleh masukkan alfa beta kuasa 2. Tetapi bila kita nak gunakan yang ini, kita nak gunakan ni, dia akan jadi alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 tambah 2 alfa beta. Setuju tak? Setuju. Okey, bermaksud dekat sini apa yang lebih? Dia akan 2 alfa beta. Ada 2 alfa beta, betul tak? Betul. Jadi bila kita nak gunakan ini, kita nak gunakan kuasa 2 ni, kita kena tolakkan bila kita buat alfa tambah beta kuasa 2, kita kena tambah satu lagi iaitu tolak dengan 2 alfa beta. Kenapa kita kena tolak 2 alfa beta? Supaya nanti boleh dapat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 je. Ya, betul. Jadi kita kena wujudkan, kita kena kreatif lah. Maksudnya dalam hal ni kita kena wujudkan sesuatu yang kita boleh gunakan. Data daripada data yang kita gunakan. Jadi dekat sini kita wujudkan apa? Kita akan wujudkan, saya nak conteng balik mana. Kita akan wujudkan, dia akan jadi alfa tambah beta kuasa 2. Tapi kita kena tolak 2 alfa beta. Jadi kita berdapat baliklah alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Jadi bahagi dengan alfa beta. Jadi barulah kita boleh ganti. Iaitu kita masukkan alfa tambah beta. Iaitu negatif 2/3 kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Negatif 2/3 bahagi dengan alfa beta. Saya salah ni. Tengoklah tu. Nampak tak apa yang saya salah? Negatif 7/3. Syok sangat Yang ini ialah tadi hasil tambah kan. Yang ni darab. Saya ambil nombor yang salah. Jadi alfa beta bawah pun negatif 7/3. Betul? Nur Syahidah letter left ke? Okey. Kalau kat sini kita lihat dia punya calculate dia. Saya tengok jawapan lain. Saya tak guna calculator terus. Dia dapat hasil tambah. Sekejap Jadi saya terus rujuk jawapan. Jawapannya adalah negatif 46/21. Negatif 46/21. Okey, semua dapat yang sama tak? Boleh faham tak? Setakat yang ini baru hasil tambah punca. Belum lagi hasil darab. Setakat ini boleh faham tak untuk dapatkan hasil tambah punca dia? Boleh. Okey, boleh. Untuk hasil darab. Untuk hasil darab sangat senang. Sebab darab aja. Alfa hasil darab. Tengoklah. Saya nak kena guna warna lain. Dah bercampur aduk dah Cari warna merah. Okey, hasil darab punca. Ini sangat mudah sebab cuma kita darabkan alfa beta. Darab beta per alfa. Atas dah sama. Atas sama. Darabkan, ini akan jadi 1, ni 1, ni pun 1, ni 1. Maka jawapan kita 1. Senang kan? Betul? Boleh tak tu? Faham tak kenapa? Kenapa pula jadi 1 tu? Ada yang tak nampak ke?
Ada yang tak nampak? Semua boleh ikut tak? Kenapa jadi satu, tahu kan? Boleh. Okey, maka kita masukkan persamaan dalam persamaan ni. Kita hasil tambah punca tu masukkan saja. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca kita tadi kita kira ialah negatif dalam kurungan negatif 46/21. Kemudian X, okey, kemudian tambah dengan hasil darab punca kita ialah 1 sama dengan sifar. Okey, jadi macam ini takkan negatif-negatif Jadi kita jadikan dia X kuasa 2 tambah 46/21 X tambah 1 sama dengan sifar. Okey, jadi awak buat macam ni pun dah cukup. Tapi kalau dia setengah tu dia tak puas hati, dia nak bawah ni tak ada pecahan, darabkan semua dengan 21. Maka awak buatlah 21 X kuasa 2 tambah 46X tambah 21 sama dengan sifar. Pun tak ada masalah. Okey? Selesai untuk nombor 4. Boleh? Kita lihat berikutnya. Boleh. Kalau tak faham tolong berhentikan Ada yang kata tak faham, beritahu. Okey, kita lihat soalan nombor 5. Cari julat nilai K jika 2X kuasa 2 tambah 6X sama dengan 4X tambah 2 tidak mempunyai punca yang nyata. Bila sebut tak ada punca, awak ingat apa persamaan yang kita kena gunakan? Basic bila sebut pasal punca nyata, tidak mempunyai punca nyata, mempunyai punca berbeza ataupun dia kata mempunyai punca yang sama. Dia sebut pasal macam tu. Apa persamaan yang kau kena guna? Asas dia. B kuasa 2 tolak 4AC. Boleh tak? Setiap kali ada perkataan tidak mempunyai punca. Punca nyata berbeza. Dia cerita pasal punca lah. Berbeza. Punca nyata berbeza atau punca sama. Awak kena keluarkan ni. B kuasa 2 tolak 4AC. Ini mesti dah ada dalam tangan awak. Tapi bentuk dia mesti kalau dia kata tidak mempunyai punca, bermaksud B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Kalau dia kata mempunyai punca nyata berbeza, B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada sifar. Kalau dia kata mempunyai punca nyata sama, awak kena jadikan dia B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan sifar. Boleh tak? Okey ke tak? Okey. Ini adalah memang apa nak sebut? Ini dia punya persamaan yang kita guna. Okey, jadi bila kes macam ni dia sebut tidak mempunyai punca yang nyata, maknanya awak kena tahu bahawa awak kena guna apa? B kuasa 2 tolak 4AC. Apa bentuk persamaan dia? Tidak mempunyai punca nyata. Saya sebut apa tadi? Kurang daripada sifar. Ya, kurang daripada sifar. Okey, jadi sebelum tu kita nak ada B, kita nak ada A, kita nak ada C. Jadi bentuk persamaan ni kita kena buat apa? Apa kita kena buat dengan persamaan tu? Kita kena susun. Bentuk dia mesti dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Maka kita buatlah. Kita susunkan dia. 2X kuasa 2 tambah 6X tolak 4K tolak 2 sama dengan sifar. Okey, mana satu A? A adalah perkali bagi X kuasa 2. Ini adalah A. Kena kenal pastilah. Yang mana satu B? B apa? Perkali bagi X. Iaitu B adalah, ini B adalah 6. Ini B. Okey, apa pula C? Yang tak ada perkali bagi X kuasa 2 dan tak ada perkali bagi X. Apa dia C? Negatif 4K tolak 2. Ya, betul. Ini semua C. Jadi kita masukkan kita punya persamaan dalam B kuasa 2. B adalah 6 kuasa 2, buat kurungan lah. Tolak 4. A adalah 2. Dan C adalah negatif 4K tolak 2
lebih kecil daripada sifar. Awak dah buat bentuk macam ni, awak dah dapat 1 markah. Bentuk tu nampak, dapat 1 markah. Okey. Jadi, saya tengok yang saya dah ringkaskan ni. Saya dah ringkaskan kat sini, saya dapat 36. Awak darabkanlah. Negatif 4 kali 2, 8 kali negatif 4K. Awak kena tengok kalau bila darab, maksudnya kat sini 4 darab 2 darab negatif 4K. Jangan awak buat 4 darab 2. Boleh juga awak buat darab 4 darab 2, tak kisahlah. Tak ada masalah. Kalau awak nak step, awak boleh buat 4 kali 2 kali dengan negatif 4K. Maknanya terus sekali lah. Maka awak akan dapat negatif. Negatif jadi tambah. Kat sini dapat 32K. Okey, kemudian negatif 4 kali 2 kali dengan negatif 4 kali 2 kali dengan negatif 2. Maka awak akan dapat tambah 16 lebih kecil daripada sifar. Okey, tapi tak ada masalah juga kalau awak nak buat satu-satu, takut awak tersilap. Maka awak buat dalam bentuk macam ni. Awak buat 36 tolak 4 kali 2, 8. Barulah awak buat negatif 4K tolak 2. Satu-satu kalau takut salah. Jadi awak dapat 36 tolak negatif 8, negatif 4K darabkan. Maka awak dapat tambah 36K tambah 16 lebih kecil daripada sifar. Tak ada masalah. Okey, kemudian kita susunkanlah. Kita nak dapatkan persamaan 36K. 36. Saya salah ke ni? 36K pula. 32 8 kali 4, 32. Okey. Jadi 32K. Okey, 36 tambah 16, awak akan dapat 52. Bawa ke sebelah. Negatif 52. Okey. Ni sebab ni bukan bahagi ni just tambah tolak bawa ke sebelah. Jadi tak ada apa-apa efek pada tanda. Kemudian K lebih kecil daripada negatif 52 bahagi dengan 32. Inilah jawapan awak. Sorry. Awak boleh kecilkan lagi. Sama dengan ke bawahkan lagi. K lebih kecil daripada ni, kena kecilkan lah. Boleh bahagi 2 lagi, iaitu negatif 13/8. Ini jawapan akhir lah. Okey. Boleh tak saya tanya setakat ini untuk kes yang pertama. Cari dia punya nilai K. Find the range. Nilai. Apa nak sebut? Julat nilai K. Ni kita sebut kalau lebih kecil ke lebih besar ke, ini maksudnya julat nilai dia lah. Maknanya kalau julat nilai K ni, maksudnya K lebih kecil daripada negatif 13/8, dia boleh jadi banyak nilai. Sebab tu dah disebut julat. Boleh tak setakat ni? Okey? Boleh? Ada respon? Ada tak sesiapa nak kata, biasa terangkan pula cikgu? Nak terangkan? Nanti kot dengan cikgu uji cakap. Macam mana nak cari julat? Okey, kalau dalam kes yang B ni. Adakah dia sama macam A? Respon? Sama tak dia macam A? Tak. Tak. Okey, kalau ini dia apa? Dia direct sebab dia tak ada kata punca yang nyata, punca berbeza atau punca sama. Jadi dia direct. Cari julat, awak selesaikan je macam awak belajar masa menengah rendah. Iaitu 3x kuasa 2 tambah 5x lebih kecil atau sama dengan 2. 3x kuasa 2 tambah 5x tolak 2 lebih kecil atau sama dengan sifar. Jadikan bentuk dia persamaan. Akhirnya sebelah kanan mesti sifar. Kemudian gunakan kalkulator. Awak tuliskan tepi dulu nilai. Awak dapat apa kalau guna kalkulator? Awak dapat negatif 2 dengan 1/3. Pemfaktoran ni. Jadi dekat sini awak akan dapat X. Kalau dapat negatif 2, awak kena tulis apa? Tambah 2. X tambah 2. Okey, kalau awak dapat bentuk 1/3, awak nak kena tulis apa? Tak boleh dalam bentuk pecahan kan? 3 bawa ke depan. Kemudian positif ni, maksudnya dekat sini jadi negatif 1.
Boleh tak? Boleh. Okey, jadi seterusnya awak kena lukis bentuk senyum. Ni mesti positif persamaan awak mesti untuk nilai perkali bagi X kuasa 2 ni mesti positif. Okey, jadi positif ni dia punya bentuk graf dia senyum. Okey, kalau awak lihat lebih kecil, bermakna dia di sebelah bawah ke atau dia di sebelah atas? Tanda lebih kecil. Dia berada di sebelah bawah dan dalam dagu. Awak kena ingat kalau lebih kecil dia mesti berada di bawah dan dalam dagu. Jadi nilai yang terkecil adalah -2. Nilai yang terbesar ialah 1/3. 1/3. Maka awak punya jawapan mesti awak letak ni yang tempat yang bertanda ni adalah nilai X. X lebih kecil, bentuk persamaan ni lebih kecil atau sama dengan 1/3 dan lebih besar atau sama dengan -2. Ni jawapan akhir awak mesti bentuk macam ni. Biasakan lukis ni dengan jawapan. Inilah jalan kerja awak. Faham tak? Boleh tak? Kalau macam ini kan nanti awak tak tahu awak dapat nilai, awak dapat -2 dan 1/3. Tapi awak tak pasti dekat mana kedudukan dia. Jadi yang ini graf bentuk senyum ni bantu awak untuk tahu. Kalau lebih kecil bermakna dia berada di sebelah bawah dan di dalam dagu. Kalau tanda ini contohnya kalau dia lebih besar atau sama dengan, maka dia berada di atas dan dia berada di luar kiri dan kanan. Boleh tak? Kalau dia berada di luar kiri dan kanan bermakna dia akan jadi X lebih kecil atau sama dengan -2 dan dekat sini X lebih besar atau sama dengan 1/3 kalau dia berada di atas lah. Tapi kita ikut tanda. Keliru ke? Saya terangkan contoh lah kalau kes dia macam tu. Boleh terima tak? Okey tak? Okey. Ke macam saya terkeliru lah cikgu. Maknanya kalau mak awak jumpa bentuk dia sebut cari nilai, tak ada sebut pasal punca, direct aja. Tapi awak kena buat bentuk graf tu, persamaan ni pastikan dia mesti disusun perkali bagi X kuasa 2 ni wajib positif. Awak kena susun dia. Kalau dia negatif, apa awak kena buat? Kalau contohlah tiba-tiba kat sini negatif 3X kuasa 2 tambah 5X lebih kecil atau sama dengan 2. Apa awak kena buat? Kalau dia negatif. Ni kalau kes tiba-tiba dia negatif. Apa awak kena buat? Awak kena darab semua dengan Negatif negatif. 1. Ya, -1 atau negatif pun boleh. Boleh faham tak? Jadikan dia positif. Kalau persamaan awak tu negatif, jadikan dia positif. Kalau persamaan tu perkali X kuasa 2 adalah negatif. Boleh? Nanti kita akan cuba nantilah. Cuba jawab soalan lain nanti kalau misalnya ni. Okey, soalan nombor 6. Cepat aja dah 8.48 Raja menunjukkan graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah p kuasa 2 tambah q. Okey, kalau awak lihat dekat sini, ini ialah persamaan, bentuk persamaan yang awak dah belajar. Kalau bentuk dia macam ni, okey, negatif p ni, okey, dan q ini, kita ambil q. Negatif P dan Q. Ini kalau ni positif, kita ambil negatif P dia. Dan Q ini adalah titik simetri tu. Maksudnya kalau persamaan ni, dia punya simetri kat sini lah. Ini adalah titik dia. Kalau awak perhati kat sini, titik ni minimum atau maksimum? Minimum. Minimum. Apa dia? Kalau dia berada di bawah, minimum. Kalau dia berada di atas, maksimum. Nampak tak beza maksimum dan minimum? Boleh ke? Okey. Jadi kes untuk gambar rajah ni kita tahulah dia titik minimum. Okey, sekarang dia kata julat nilai A. Julat nilai A. Kalau kita perhati dekat sini, graf ini senyum atau masam? Senyum. Senyum. Kalau senyum, A tu positif atau negatif?
Positif. Maka apa kita nak tulis bila nilai A? A lebih besar daripada sifar. Itu je jawapan dia. Untuk yang pertama, kita nampak graf tu senyum, bermaksud perkali bagi X kuasa 2. Kalau kita kembangkan ni, kita akan dapat AX kuasa 2 nanti. Adalah nilai AX kuasa 2. Dan A ini mestilah nilainya positif. Untuk positif, mestilah A lebih besar daripada sifar. Okey, kalau kes dia punya graf dia masam. Dia tanya, julat nilai A. Apa awak nak jawab? A lagi kecil daripada sifar. Ya, jawapannya A lebih kecil daripada sifar, iaitu A negatif. Boleh tak? Soalan yang pertama ni sebenarnya sangat senang Okey, kita lihat soalan yang B pula. Soalan B tu dia cakap apa? Nilai P dan nilai Q. Okey, kita perhatikan. Dah dibagi persamaan paksi simetri X sama dengan 3. Maksudnya paksi simetri dia potong pada X. Dekat sini 3. Apa nilai P? Apa nilai P? Kita ambil dia punya titik simetri, saya kata negatif P kan. Kalau misalan ini adalah negatif P, maksudnya P tu berapa? P ni berapa? 3. P itu adalah 3 lah. Betul ke P itu 3? Kalau tulis negatif 3, adakah dia logik negatif 3? Tak. Maksudnya P itu berapa? 3. P adalah sama dengan negatif, kalau kita perhatikan sini, negatif P sama dengan 3. Jadi P sama dengan negatif 3. Faham tak? Faham. Okey. Kemudian dia kata dan persamaan paksi simetri ialah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Kat sini adalah Y sama dengan 2. Titik dia adalah 3, 2. Jadi apa nilai Q? Direct aja dia punya jawapan ni. 2. Sama dengan negatif 3, Q sama dengan 2. Dia bagi. Kalau setiap kali awak jumpa persamaan, saya nak padam. Saya contoh pula. Kalau setiap kali awak jumpa persamaan bentuk dia macam ni lah. Ni, bentuk dia macam ni. Ni adalah kuasa 2 sempurna. Bentuk dia macam ni. Ni maksudnya, nilai yang kat dalam ni kita ambil negatif P. Yang kat luar ni adalah Q. Dia adalah persamaan paksi simetri. Dia adalah persamaan. Dia adalah titik paksi simetri. Iaitu ini adalah X, ini adalah Y. Kalau dia kata ni 3, maka ini adalah negatif 3. Maka P itu adalah negatif 3. Supaya positif lah. Kan nilai dia jadi 3. Kan? Maknanya dia 2. Jadi lain kali kalau jumpa soalan yang sama, jangan ulang kesalahan ni lah. Kalau ada salah, okay, kita lihat nombor 7. Okey, sekarang bila awak lihat nombor 7. Dia kata apa kat sini? Tulis persamaan paksi simetri bagi lengkungan itu. Persamaan paksi simetri itu maksudnya apa? Titik tengah. Maksudnya yang potong tengah-tengah tu. Titik tengah bagi apa? Kita panggil apa ni? Lengkungan tu. Jadi apa yang kita ada data untuk kita tahu titik tengah? Kita ada 6/2. Ya, 6/2. 4. Kemudian bahagi 2. Bagi kita dapat berapa? 6/2 cikgu, 6/2. 6/2. Ya ke? Sekejap. Ya. 6/2. Saya pun dah tersalah dah. 6/2 bahagi 2. Jadi kita dapat berapa? 4. 4. Kalau misalnya tak pasti, maknanya awak tengok sini 6, sini 2. Apa tengah-tengah antara 6 dengan 2?
Maknanya kat sini semua sekali ni ada 4. Kalau awak kata 6 tolak 2, okey, maka ni 6 tolak 2 dekat sini 4. Jadi dia bahagi 2, 2, maka 2 tambah 2 kat sini panjang dia adalah 4. Kan? Saya pun nak terikut juga 6 tolak 2. Okey? Sebab nak buat macam ni lah. Kalau kita nak tengok berapa panjang dia. Okey, yang ini tulis persamaan paksi simetri bagi longgangan itu, kita dah tahu dia 4. Tapi cukup ke macam tu? Dia nak persamaan. Jadi, kalau dia potong pada paksi X, pada 4 dekat sini. Persamaan tu kita kena tulis apa? Potong pada paksi X, kita kena tulis X sama dengan 4. Kalau potong pada paksi Y, yang ini dia Y sama dengan 6. Jadi kalau potong pada paksi X, persamaannya adalah X sama dengan 4. Jelas tak? Jelas. Okey. Jangan, kalau misalnya maknanya jumpa lagi soalan macam ni, macam itulah kaedahnya. Ungkapkan fx dalam bentuk macam ni. Ini adalah kuasa 2 sempurna. Ungkapkan dalam bentuk macam ni. Kalau awak perhatikan, kalau kita susun balik sebenarnya, macam tadi persamaan dia adalah fx sama dengan, kalau kita perhatikan A, kemudian dia ada apa ni, X, kalau kat sini tambah P, kalau kita tengok tadi tambah Q. Bentuk dia, betul tak? Ni bentuk dia lah. Kuasa 2 saya tertinggal. Kuasa 2. Sebenarnya bentuk dia macam ni. Tapi sekarang dia bawa, dia tak tulis P ni dia jadikan Q. Dia nak kelirukan awak. Bentuk dia sebenarnya asal dia macam ni. Tapi dalam kes ni awak perhatikan, Q ni sebenarnya sepatutnya P. Tapi kat sini dia Q. Okey, kat sini dia gantikan untuk nilai Q dekat sini ni, dia jadi P. Okey, kalau awak susun balik, dia akan jadi sebenarnya persamaan dia adalah Fx sama dengan negatif X tambah Q kuasa 2 tambah P. Bentuknya kita susun balik macam ni. Maksudnya nilai P itu adalah titik minimum, titik maksimum atau minimum titik yang simetri itu, iaitu kalau kita boleh tulis dia adalah negatif Q P. Okey, faham tak kenapa saya tulis macam tu? Saya susun balik yang ni Jelas tak jelas atau perlu ulang balik? Jelas tak? Keliru ke? Nampak ke tak nampak? Senyap. Faham Keliru tak? sikit. Saya ulang balik Okey. Tadi kan kita punya persamaan asal kita ialah yang persamaan yang saya kata kita ambil nilai nilai apa? Minimum atau maksimum. Okey, sebelum tu saya padam ni dululah. Kita tengok graf. Okey, graf ni kalau awak lihat ini adalah titik minimum atau titik maksimum? Titik maksimum. Okey, titik maksimum. Okey, tadi kita dah cari persamaan dekat sini. Apa titik kat sini? 4. 4 dengan? 4 dengan apa? Ini punya nilai Y apa? 6. 6. Jadi 4, 6 titik maksimum dia. Okey, boleh? Yang ini boleh tak? Okey tak yang ni setakat ni? Boleh. Okey. Persamaan yang saya sebut tadi kan, kata saya kalau bentuk persamaan kuasa 2 sempurna dia adalah Fx A X tambah P kuasa 2 tambah Q. Ingat tak yang atas tadi? Yang saya kata titik dia adalah negatif P, Q. Yang tadi atas ingat balik tak? Ingat. Okey. Jadi, tapi dalam kes ini, okey, dia punya persamaan ni, dia nak kelirukan awak sebenarnya. Ungkap Fx dalam bentuk ni. Sebenarnya dia sama. Tetapi bila kita susun, okey, saya tulis balik. Saya tulis yang persamaan dia bagi Fx sama dengan, saya susun dia dalam bentuk macam ni. Okey, negatif X tambah Q kuasa 2 tambah P. P ni adalah positif
Kalau awak perhati, dia tukar. Kat sini Q ni, dekat sini P. Dekat sini P, dekat dalam ni Q. Nampak tak? Tapi macam itulah bentuk dia. Maksudnya kalau kisah awak kat sini, P ini adalah Y dan Q ini adalah X. Iaitu kita keluarkan negatif Q, P. Dia punya titik. Dia faham tak? Konsep dia sama. Cuma huruf dia ubah kedudukan. Tapi kita susunkan balik supaya kita nak dibentuk macam ni. Okey tak? Boleh ke tak? Saya ambil yang dia bagi ni. Dia kata ungkapan fx dalam bentuk ini. Maksudnya fx dia tulis dia bagi sama dengan P tolak X tambah Q kuasa 2. Tapi saya nak jadikan dia dalam bentuk supaya saya boleh dapat cari titik maksimum atau minimum. Maka saya ubah dia jadi negatif kat depan. Yang ini, yang bahagian ini kat depan. Negatif X tambah Q kuasa 2. Yang ini jadi belakang. Tambah P. Boleh faham tak? Boleh tak? Boleh. Bila saya susun, maka yang ini adalah Y. Yang kat dalam ni adalah negatif Q tu adalah dia punya titik untuk X. Negatif Q, P. Ini titik dia. Okey? Jadi dia nak dia nak bentukkan persamaan. Jadi kita tahu dekat sini negatif Q kat sini adalah 4. Negatif Q adalah 4. Okey, saya ambil merah. Negatif Q adalah 4 dan P kat sini adalah 6. Masukkan 6. Nampak tak? Nampak. Okey, sekarang nampak ke tak? Macam dengan tak. Maka sekarang saya masukkan Q ni dalam ni. Maksudnya 4 tu. Negatif Q ni adalah 4. Okey, negatif Q adalah 4. Macam mana saya nak gantikan? Kalau saya tulis negatif Q sama dengan 4. Maka Q sama dengan apa? Negatif 4. Negatif 4. Maka saya masukkan dalam persamaan. Fx sama dengan negatif X tetap tolak 4 kuasa 2 tambah P tu adalah 6. Inilah dia punya jawapan. Tapi dia nak dalam bentuk macam ni. Maka saya susun dah semula. Sekejap saya buatkan. Saya masukkan dalam ni. Fx sama dengan P itu adalah negatif 4. Maka saya tulis negatif 4. Tolak. Betul ke P negatif 4? Saya dah keliru pula. Kan? Tak betul pula saya. Okey. P adalah 6. Kemudian tolak. X kekal. Tambah Q. Q adalah negatif 4. So tolak 4. Kuasa 2. Inilah bentuk dia. Just masukkan sahaja yang dalam bentuk persamaan yang dia nak. Okey, yang ini bentuk yang sebenarnya lah. Tetapi oleh kerana dia nak dalam bentuk macam ni, kita berilah bentuk dia macam tu. Masukkan nilai. Okey, boleh tak? Boleh macam tu? Boleh. Itulah jawapannya. Walaupun benda tu nampak susah, sebenarnya taklah susah. Tapi tak apa, lama-lama nanti insyaAllah kita harapkan awak dapat yang terbaik untuk ADMAT ni. Okey, soalan nombor 8. Alhamdulillah. Persamaan, kita lihat dia kata persamaan kuadratik ini mempunyai 2 punca yang sama. Okey, apa yang saya sebut tadi? Ingat balik? Keluarkan apa? Bila dia sebut punca. Apa dia? Bot? Tolong. Hello? Hasil tambah dengan hasil darab punca. Oi. Saya sebut apa tadi? Mempunyai 2 punca yang sama. Mempunyai 2 punca yang berbeza. Tidak mempunyai punca. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan macam B kuasa 2 tolak 4 AC. Mempunyai punca yang sama. Saya kena buat apa? Sama dengan sifar. Awak kena ingat. Bila ada perkataan mempunyai 2 punca yang sama. Tidak mempunyai punca. Mempunyai punca yang berbeza. Inilah yang awak keluarkan. Setiap kali awak
jumpa perkataan macam ni, ayat macam ni, mempunyai dua punca yang sama dan sebagainya. Okey, bila dia kata punca yang sama, mesti sama dengan punca yang berbeza lebih besar. Kalau tidak mempunyai punca lebih kecil. Boleh? Jadi apa yang langkah seterusnya? Su apa? Ya, susun. Maka yang ada X kuasa 2. Kat sini ada X kuasa 2. Kat sini lah ni. Okey, kita susun dia ke sebelah kiri semua. Okey, saya susun dulu. N negatif. Saya buat kurungan juga. NX kuasa 2. Kemudian, saya bawa ke sebelah lagi. Susun yang ada X sahaja. Yang ini tambah 4MX. Okey, kemudian tolak 7, tetap tolak 7. Bawa ke sebelah kiri, tambah 2 sama dengan sifar. Okey, ada tak yang saya tertinggal? Okey, boleh kan? Kemudian kita buat negatif N kuasa 2. Dia akan jadi negatif N kuasa 2X. Kuasa 2, betul ke? Betul ke? Betul. Okey, kemudian tambah 4MX tolak 5 sama dengan sifar. Okey, seterusnya saya nak fakturkan tetapi kejap dia nak apa? Tak boleh fakturkan pun. Dia nak dia nak ni M nisbah N. Tapi kita susun, bukan fakturkan ni. Kita dah susun. Kita kenal pasti mana satu A sebab kita gunakan ni kan. Saya pun dah nak lari daripada ni matlamat sebenar. Okey, yang ini perkali saya salah bulat, sorry. Okey. Ni perkali bagi X kuasa 2. Ini perkali bagi X. Ini tak ada perkali bagi apa-apa. Iaitu ini A, ini B, ini C. Kita gunakan atas ni kan. Saya dah nak lari daripada topik pula. Jadi kita gantikanlah. B kita adalah 4M kuasa 2. Betul tak? Masuk dalam ni perkali bagi yang bersamaan ni tadi kita dah susun. Kita nak cari dia punya A, B dan C. Okey, matlamat kita apa? Kemudian tolak 4. A kita apa? Negatif N kuasa 2. C kita apa? Negatif 5. Negatif Negatif 5. Okey, betul ke ni ya? Betul ke tak betul? Kejap. Saya punya persamaan ni NX kuasa 2. Kalau saya jadikan dia N kuasa 2, X kuasa 2. Bawa ke sebelah dia akan jadi negatif. Betul-betul. Okey. Jadi perkali bagi 4M kuasa 2. Okey. Jadi kita dapat apa? Ini sama dengan sifar. Maka kita dapat apa? 16M kuasa 2 tambah ketolak. Tolak kali tolak kali tolak. Dapat tolak kan? Dapat negatif 4 kali 5. 20N kuasa 2 sama dengan sifar. Betul tak? Setuju ke tak setuju? Okey, saya takut tersalah. Jadi kita nak M nisbah N. M nisbah N. Bermaksud kita nak M per N. Kita buatlah negatif 20. Kita nak M per N. Okey, saya pindahkan di sebelah. Tak apa. Kita pindahkan di sebelah salah satu pun tak apa. N kuasa 2 sama dengan negatif 16M kuasa 2. Okey. Kemudian kita nak M per N. Maka yang ini kita bawa ke sebelah. Yang ini kita bawa ke sebelah. Maka kita dapat. Ni saya bawa ke sini lah. Conteng kat sebelah. Kita dapat negatif 20 per negatif 16 sama dengan M kuasa 2 per N kuasa 2. Okey, kemudian kita boleh jadikan dia 20 per 16 sama dengan dalam kurungan M per N kuasa 2. Jadi kita boleh jadikan dia apa? Punca
Jadi M per N sama dengan punca 20/16. Tu yang awak akan dapat jawapan dia. Punca 20/16 adalah, ini jawapan saya, punca 5/2. Punca 5/2. Jadi M nisbah N. Oleh itu, M nisbah N adalah sama dengan punca 5 nisbah 2. Boleh tak? Okey ke tak okey? Boleh tak? Boleh. Boleh eh? Okey. Kita padam. Kita padam semua. Soalannya susah ke senang? Soalannya nampak macam susah tapi taklah susah sangat. Tanpa menggunakan kalkulator atau jadual selesaikan persamaan ini. Okey, ini persamaan yang agak agak mencabar, betul tak? Ramai yang tak dapat nak nampak macam mana nak selesaikan. Kita gunakan semua gunakan rumus, bukan rumus, apa nak sebut gunakan hukum log. Okey, bila macam ni bentuk dia, okey, saya tuliskan. Kalau bentuk dia macam ni, kalau awak lihat dekat sini asas dia 2, asas dia 3, awak ingat balik. Log. Sekarang dah pukul berapa? Pukul 9.11. Kalau misalnya kata ditakdirkan tak habis, awak nak singgah pukul berapa? Awak boleh bertahan sampai pukul berapa Tadi kita mula pukul 8. Saya nak tanya persetujuan ni. Sebab ada banyak juga lagi ni. Kalau misalnya kata kita sambung hari lain, kalau tak sempat habis. Ke awak nak sampai habis? Kalau boleh saya nak habis Macam tak boleh nak habis. Okey. Tak ada siapa bersuara Kalau bentuk dia macam ni, macam mana cara sebenarnya nak selesaikan? Ingat tak? Tahu tak? Ingat ke tak ingat? Macam mana kita nak selesaikan? Okey, tak apa. Kalau yang macam ni, awak nampak tak ada idea tak nak selesaikan macam mana ni? Saya rasa yang biasa nampak yang paling kanan tu, senang aja. Dia adalah, okey saya buat yang satu dululah. Yang ini dia adalah, saya tulis balik yang awak mungkin tak berapa nak nampak, 5x tolak 2. Okey, yang ujung ni dia akan jadi log asas 5 kuasa 2, betul tak? Betul. Okey, yang ini first awak akan nampak lah. Nanti awak bawa 2 ke depan, maka log 5 asas 5 ni adalah 1. Okey? Jadi dekat sini awak tulis balik log. Okey. Log asas 3, 5x tolak 2. Saya buat berapa kali ni. Ni kurungan, ini sama dengan 2. Okey. Kemudian, apa yang kita nak buat? Macam mana kita nak hilangkan log asas 2 ni? Apa yang perlu dilakukan langkah seterusnya? Ada idea tak? Awak dah dapat macam tu, nak buat apa? Ingat tak macam gini? Sekejap Asas 2, asas 3. Ingat tak awak pasal ni? Log A, B sama dengan C. Kemudian awak akan dapat B sama dengan A kuasa C. Ingat tak tu? Ini ialah hukum log. Bila awak ada bentuk dia macam ni, log AB sama dengan C, B ni, A ni akan naik ke atas, A ni akan pindah ke sebelah jadi A, C ni akan naik ke atas jadi kuasa. Ingat ke tak ni rumus ni? Kalau misalnya dalam awak punya ni ada tak Saya tak ingat kejap. Saya tak. Soalan dia saya rasa ada rumus ni ke? Tak ada, tak ingat. Dalam rumus kertas soalan. Tak apalah. Saya tak ingat ni. Tapi maksudnya untuk kes ni, okey. Macam mana awak kena buat? Yang dua ni macam ni lah. Yang ini adalah ni lah, yang ini. Yang B ni adalah ni semua ni. Jadi awak akan bawa 2 ni ke depan,
2 ni akan bawa ke atas. Jadi awak punya log ni akan hilang. Maka awak akan tinggal log asas 3 5x tolak 2 sama dengan 2 kuasa 2. Ini menggunakan prinsip ni lah. Yang prinsip ni. Okey ke tak? Okey. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Jadi sekali lagi kita gunakan prinsip yang sama. Yang ni akan dapat 4. Sekali lagi kita gunakan prinsip yang sama ni. Bermaksud 3 ni akan bawa ke sini, 4 akan naik. Maka kita akan jadi 5x tolak 2 sama dengan 3 kuasa 4. Maka kita akan jadi 5x. 3 kuasa 4 berapa Mana saya punya ni? Ya, berapa? 3 kuasa 4, 81 Betul? Okey, maka kita akan dapat tolak 2 sama dengan 81. Maka saya buat ke sebelah lah 5x sama dengan 81 tambah 2 ialah 83. Maka x sama dengan 83 per 5. Inilah jawapan dia. Boleh? Awak kena ingat ni lah. Yang ini walaupun nampak macam complicated, tapi dia gunakan ni lah. Hukum logaritma yang ini. Saya ulang balik Hukum logaritma yang ni iaitu kalau kita ada log A, B sama dengan C, kita boleh jadikan B sama dengan A ni akan jadi, kita bawa naik dan C ni jadi kuasa. Nah, inilah prinsip yang digunakan untuk jawab soalan ni. Semua sekali. Boleh? Boleh saya beredah kepada soalan berikutnya nampak macam susah tapi sebenarnya benda tu taklah susah sangat. Cuma kadang-kadang kita macam nampak benda tu nampak macam susah lah. Soalan yang ke-10. Okey, soalan 10 dia kata selesaikan. Yang ini, alamak, saya terconteng. Yang ini macam mana kaedah kita nak selesaikan Oh ya, tadi saya dah padam jadi ini pula. Aduh, padam lagi sekali. Sorry. Undo jadi ni balik. Okey. Selesaikan persamaan ni. Okey, ada idea tak? Sebelum saya bagi. Cuba awak tengok. Ada idea tak macam mana cara nak selesaikan? Macam mana saya nak selesaikan kalau awak tengok ni? Dia asas 7. Kalau perhatikan kat sini asas 7. And dia punya apa? Dekat sini pun 7. Kita nak jadikan dia satu. Kalau kita nak gabungkan dia, kita kena samakan semua dia. Dia punya asas dia 7. Sini pun kena jadi asas 7 jugalah. Ni pun kena jadi asas 7. Maka awak kena buat macam ni. Log asas 7 8 tolak 3x tolak. Saya nak wujudkan satu ni jadi asas 7 macam mana? Macam mana saya nak jadikan? Ya? Log asas 7, 7. Ya, betul. Pandai awak. Log asas 7, 7. Sama dengan log 7, 3x. Asas 7, 3x. Log 3x asas 7. Tu sebutan dia lah. Okey, jadi bila dah semua asas sama, kita boleh gabungkan dia. Macam mana cara? Kita jadikan sebelah kiri tu, kita boleh satukan dia. Jadi sebelah kanan tu memang satulah. Macam mana kita nak gabungkan sebelah kiri bila asas dia sama? Tolak ni jadi apa? Bahagi. Maka kita buat log 8 tolak 3x bahagi 7 asas 7. Okey, ni dah jadi 1. Sama dengan log 3x asas 7. Bila dia dah tunggal, kat sini satu sahaja log-log, kita dah boleh samakan yang kiri dengan yang kanan. Yang ini kita boleh cancel. Bila dia ada 1 dengan 1, kita dah boleh samakan. Maka kita ambil 8 tolak 3x per 7 sama dengan 3x. 8 tolak 3x sama dengan 21x. Gabungkan x dengan x. Maka kita ada, sama ada orang nak bawa kiri ke kanan tak ada masalah lah. Okey, kalau saya tinggalkan ni saya bawa ke kanan.
Maka 21X tambah 3X dapat 24X sama dengan 8. Maka X sama dengan 8/24. Berapa 8/24? 1/3, betul tak? 8 kali 3, 24. Yes, 1/3. Okey, boleh tak? Okey? Okey. Okey. Semua belum screenshot lagi kan? Kita kalau boleh nak apa, tak nak lewat-lewat sangat, nanti awak pun dah keletihan. Tapi saya rasa awak ni sekarang dah jadi ratu tidur lewat, betul tak? Betul ke? Ada orang tidur awal tak? Saya nak tanya saja je. Saya Zulhelmi. rasa, ya? Akmal Daniel tidur awal. Ya? Masya Allah. Ada bagi pihak Akmal Daniel. Dia sangat menjaga Akmal Daniel. Bagus betul ni. Okey, tadi kita akan cuba Kita akan cuba. Kalau tak kita cari masa untuk sambung lagi lah. Saya akan cuba macam mana saya nak membantu admin ni Saya ingat kita kena buat sesi jawab dua soalan. Kita jumpa supaya awak dapat jumpa kerap banyak soalan untuk jawab. Itulah, tapi cuma masa sahaja. Masa ni sangat mencemburi. Kalau tak, saya tak nak, kalau boleh saya nak kita setengah jam pun jadilah. Macam tu. Tak nak lama-lama. Sebab lama-lama ni sebenarnya menjadikan kita lama-lama penat Soalan nombor 11 dah belum? Belum Belum. Diberi bahawa 5 kuasa 2X sama dengan A, 5 kuasa Y sama dengan B. Dan 5 kuasa 2X tambah Y sama dengan 13 tambah 25X, ungkapkan kat A dalam sebutan B. Okey, kita dah ada ini sebagai dia punya rujukan. Yang ini kita kena selesaikan. Maka kita buatlah 5 kuasa 2X tambah Y sama dengan 13 tambah 25 kuasa X. Okey, rata-rata saya tengok di mesin akan jadikan ni lah. Semua tak ada masalah untuk jadikan ini sebagai 5 kuasa 2X. Semua boleh buat. Tapi bila tiba kat sini dia nak pecahkan macam dia tak berapa nak ni. Sepatutnya awak boleh pecahkan apa kat sini? 5 kuasa 2X. Apa dia nak buat ni? Darab kan? 5 kuasa Y. Setuju ke tak setuju? Setuju. Sekarang ada yang bermasalah untuk pisahkan ni. Dia tak nampak macam mana cara nak pisahkan. Jadi, awak dah ada 5 kuasa 2X darab dengan 5 kuasa Y. Tetapi dekat sini, kita ada 13 tambah 5 kuasa 2X. Saya rasa tak ada masalah juga. Sebab kita pun ada benda yang sama kat sini. 5 kuasa 2X, 5 kuasa 2X yang kita boleh ganti dengan apa? A. Betul. Kalau 5 kuasa Y? B. B. Sebab ni darab. Awak kena faham konsep yang biasanya kesalahan dia kat sini. Dia tak tahu nak buat apa. Pada 5 kuasa 2X tambah Y. Dia tambah tu sebenarnya darab. Jadi kat sini sama dengan 13 tambah A ke B? A. A. Dia nak apa kat situ? Soalan dia, kat sini awak dah tukar, awak dah ada markah dah. Kat sini dia nak, tadi dia kata apa? Ungkapkan A dalam sebutan B. Jadi tajuk kita A, maka kita kena kumpulkan A semua. Kita bawa semua sebelah kiri. A, B, tolak A sama dengan 13. Oleh kerana kita nak A, kita faktorkan, kita keluarkan A. Tinggalkan B tolak 1 sama dengan 13. Bila kita dah ada A, bawa sebelah 13 per dengan B tolak 1, dapatlah jawapannya. Okey? Boleh? Okey? Boleh. Okey. Soalan ni taklah sebenarnya susah, tetapi kadang-kadang ada masalah bila keliru macam ni nak pisahkan. Okey, soalan nombor 12. Diberi bahawa, dah selesai atas Diberi bahawa suatu janjang aritmetik 9, 13, 17, 53. Bila dia sebut aritmetik, maksudnya perubahan dia tu tambah atau tolak lah. Aritmetik ialah tambah atau tolak dengan nombor yang sama. Okey, atau kita sebut different. Kita sebut D kalau aritmetik. Kalau satu lagi apa? Janjang apa?
Satu aritmetik, satu lagi apa? Geometri. Janjang geometri ya. Geometri. Janjang geometri satu lagi. Okey, ini janjang aritmetik. Jadi cari bilangan sebutan bagi janjang ini. Kita kena carilah. Okey, dia kata diberi satu janjang aritmetik adalah 9, 13, 17. Jadi dia punya A dia apa? Kita mesti ada A. A dia adalah nombor yang pertama. A itu ialah nombor yang pertama. A itu ialah 9. Okey, apa different dia? Kita ambil nombor yang kedua tolak nombor pertama. Ataupun nombor ketiga tolak nombor kedua. Berapa dia punya different? 13 tolak 9 dapat 4. Okey, lepas tu kita tengok dia punya rumus untuk hasil tambah. InsyaAllah. Untuk hasil cari sebutan, bukan hasil tambah. Kalau bilangan sebutan ialah sebutan yang keberapa T itu adalah bilangan sebutan yang keberapa. Awak tengok rumus kat depan tu. T, N. Sebutan keberapa yang kita tak tahu. Nombor 53 tu adalah 53. Tn yang 53 kita nak tahu berapa sebutan yang keberapa. Jadi dia punya rumus untuk Tn tu kalau awak tengok dalam rumus yang dibagi bahagian depan sekali untuk kertas soalan awak, dia adalah A tambah N tolak 1 darab dengan D. Gantikan saja A itu adalah 9 tambah N itu adalah yang kita tak tahu. Okey, D itu adalah 4. 4. Ya, maka kita ada 9 bawa ke sebelah 53 tolak 9, kita dapat 44. Kemudian kita ada 4N tolak 4. Bawa ke sebelah lagi 4, 44 tambah 4, 48. Maka kita ada 4N. Kemudian kita bahagilah 48 per 4, dapat 12. Dah selesai. Okey. Untuk kes yang tak terhingga ni pun ada rumus dia juga. Awak tak boleh senang-senang hati tiba-tiba awak buat darab ni ke atas ni ke bawah. Tak. Awak kena guna rumus dia. Apa rumus untuk tak terhingga? Untuk soalan B. Diberi 7 per X sama dengan 0.0233 ialah nombor perpuluhan berulang. Cari nilai X. Ini awak kena buat. Ini ialah geometri. Kalau awak lihat 7 per X, saya nak guna warna merah. 7 untuk B 7 per X ini sama dengan 0.02 tambah 0.0003 tambah 0.00003 tambah dan seterusnya lah. Pertambahan dia tu 0.0000 tadi 4. Ini 5, 3. Kalau tambah balik dia akan dapat nombor yang sama lah. Berapa kali 3 dah? Okey, last kali tambah 0.00000 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 dah cukup dah ni. Oh, saya tertinggal tambah 0.003. Tinggal 1 ni tak ada dah. Dia titik. Betul tak? Saya tertinggal yang ini Okey, jadi kalau dapat balik ni lah. Okey, kalau perhatikan yang ini pertambahan ni dia adalah janjang geometri, iaitu A ini adalah permulaan dia. Ini adalah sama dengan 0.02 tambah dengan apa nak sebut? 0.02 tambah dengan yang inilah. Ini dia punya rumus dia adalah kat sini saya sebut untuk tak terhingga adalah A per insyaAllah. Okey, A per 1 tolak R. Ini yang rumus tak terhingga. A per 1 tolak R. Okey, A dia ni adalah yang pertama nombor dia ni. Ini janjang geometri sebab dia serupa.
A dia adalah sama dengan 0.003. Perjumlahan bermula daripada ni lah. Yang ini. Ini kita ambil hasil tambah tak terhingga. Dia punya rumus dia adalah A per 1 tolak R. Nanti awak cari dekat dalam rumus ada. Okey. Jadi A dia adalah 0.03 nombor yang pertama ni. Ni A. Okey. Kemudian dia punya nisbah adalah nombor kedua bahagi nombor pertama. Atau kita panggil ratio 0.00003 yang kedua bahagi dengan 0.003. Okey, yang pertama nombor yang first A tu. Maka awak akan dapat dia punya nisbah sama dengan 0.1. Okey. Awak gunakan kalkulator awak dapat 0.1. Maka awak masukkanlah nilai A tu ialah 0.003 bahagi dengan 1 tolak 0.1. Nanti awak dapat. Ya Allah, kenapa dia terkeluar ni? Maka awak dapat jawapan dia kat sini. Jawapan dia dekat sini ialah guna kalkulator lah nanti. Sini saya terus masukkan. Sama dengan 0.02 tambah dengan yang ini. Inilah nilai ini saya masukkan 0.003 bahagi dengan 1 tolak 0.01. Maka awak dapat jawapan dia adalah 7/300. Gunakan kalkulator teruslah. Jadi kat sini ditulis 7/X sama dengan 7/300. Barulah awak dapat X sama dengan 300. Ini cara jalan kerja untuk B. Ingat ni kena guna ni. Rumus jumlah tak terhingga. Kalau jumpa soalan bentuk macam ini, okey, bentuk ni lah yang awak akan guna. Perlu ulang ke? Okey tak? Tak apa, nanti awak cari soalan yang lebih kurang sama macam ni untuk jawab. Awak ada buku latihan tak sebenarnya dekat rumah? Ataupun awak ada Google tak cari soalan-soalan untuk awak jawab latihan? Ke awak berpandukan apa yang ada pada awak? Tapi saya rasa buku Nilam ada kan soalan bentuk macam ni? Ada. Ada Ada. Kena cuba. Okey, soalan nombor 13. Kita soalan nombor 13, 9.30. Kita cuba pukul 10 kalau boleh habiskan ni. InsyaAllah. 3x tolak y tolak 2 sama dengan sifar. Okey. Ini persamaan pertama. 2x kuasa 2 tambah 3y kuasa 2 tolak 5xy sama dengan 16. Persamaan yang kedua. Okey, biasa kita gunakan persamaan pertama yang mudah tu untuk masuk dalam persamaan yang kedua. Jadi, awak nak mana ambil tajuk yang mana satu tak ada masalah. Tapi pada saya yang senang ialah kita dah ada y ni tunggal, kita bawa dia ke sebelah kiri. Maka kita ada, kalau saya buat dia akan jadi 3x tolak 2 sama dengan y. Kalau 3x tolak 2 sama dengan y ni saya nampak awak dah dapat satu markah. Okey? Ataupun y sama dengan, bila susun balik dia adalah y sama dengan 3x tolak 2. Okey, ini persamaan yang ketiga. Jadi persamaan 3 kita masuk dalam persamaan 2. Maka awak buat 2 dalam kurungan. Kenapa dalam kurungan? Terus x kuasa 2. Dah tak nampak dah. 2x kuasa 2 tambah 3. Ni yang kena ganti y. Saya ingat nak ganti x. Y ini adalah 3x tolak 2 kuasa 2 tolak 5 x. Kemudian y ganti dengan 3x tolak 2 sama dengan 16. Okey, biasanya kesalahan selalu pada ni lah. Saya kata yang kesalahan ni selalu pada x kuasa 2 ni. 3x tolak 2 kuasa 2. Kebanyakan salah kat situ. Ini tak ada masalah. 2x kuasa 2 tambah 3. Selesaikan dahulu yang ini. Saya kata kalau ni 3x kuasa 2 ni. Saya buat 3x ni. Dia akan jadi 9x kuasa 2. Kemudian darabkan semua. 3x kali negatif 2 kali 2. Awak akan dapat 3x kali negatif 2 lah negatif 6x kali 2 negatif 12x. Itu untuk yang tengah-tengah.
Yang ini selalunya pelajar tertinggal. Okey, saya buat balik warna merah sebab tak nampak sangat. Tolak 12x. Okey, kemudian baru negatif 2 kuasa 2. Negatif 2 kali negatif 2 akan jadi positif 4. Kebanyakan hilang markah. Dia dapat markah kat sini je first. Itu yang ini dia dah salah. Okey, kemudian tolak 5x kali 3x akan jadi negatif 15. Sorry, negatif. Ya betul. Negatif 15x kuasa 2. Negatif 5x kali dengan 3x. Kemudian negatif 5x kali negatif 2 akan jadi tambah 10x sama dengan 16. Okey, ada tak yang saya tersilap mana-mana? Yang ini kena berhati-hatilah. Berhati-hati di jalan raya. Kadang saya pun boleh tersilap juga. 3 kali 9, 27x kuasa 2. 3 kali negatif 12, tolak 36x. 3 kali 4, tambah 12. Tolak 15x kuasa 2 tambah 10x. Tolak 16 sama dengan sifar. Okey, awak tengoklah cantumkan. Yang ini 2x dengan 27 dengan negatif 15x kuasa 2 dapat, kita tengok jawapan terus, 14x kuasa 2. Betul ke? Betul. Okey, kemudian negatif 36 dengan 10x. Okey, kat situ dapat negatif 26x. Okey, kemudian 12 dengan negatif 16. Maka dia ada negatif 4 sama dengan sifar. Okey, kalau awak perhatikan kat sini ni boleh ringkaskan. Semua boleh bahagi 2. Okey, ada 14, ada 26, ada negatif 4. Kita ringkaskan, dia akan jadi 7x kuasa 2 tolak 13x tolak 2 sama dengan sifar. Kemudian awak faktorkan. Gunakan kalkulator. Awak akan dapat x tolak 2 dan 7x tambah 1. Ini dah tahu macam mana cara saya terus dia letak. Maka awak akan dapat dekat situ x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 1/7. Ni maksudnya awak dapat ni dulu Baru awak dapat ini. Awak akan dapat nilai 2 dengan negatif 1/7 dulu, baru awak masukkan dalam bentuk pemfaktoran. Okey, kemudian kita dah ada nilai bila x sama dengan 2, masuk dalam persamaan 3. Jadi daripada persamaan 3, kita masukkan y sama dengan 3 kali 2 tolak 2 sama dengan 6 tolak 2 sama dengan 4. Dan satu lagi, masukkan untuk nilai apa tadi? Negatif 1/7. Okey, bila x sama dengan negatif 1/7, oleh itu y sama dengan 3 negatif 1/7 tolak 2. Maka awak dapatlah nilai dia berapa? Negatif 2 3/7. Betul ke? Negatif 2 3/7. Ini jawapan dia. Awak kena kira lah. Okey, boleh tak? Yang ini saya rasa okey soalan dia. Cuma inilah pada ini kebanyakannya bermasalah bila nak kembangkan ni. Kuasa 2 ni. Rata-rata ramai yang salah dekat situ. Hilang markah. Sayang ni. Dia dah buat sampai habis tetapi sebab salah dekat situ, jawapan dia pun salah. Okey, boleh ada pertanyaan? Ada apa-apa persoalan? Senyap aja. Entah-entah saya dengan seorang aja semua tidur ni. Okey tak? Okey, go. Okey. Okey, baik. Nombor 14 bagi satu janjian geometri hasil tambah 2 sebutan pertama ialah 50. Okey, hasil tambah 2 sebutan pertama ialah 50. Bermakna kita ada apa? Kalau hasil janjian geometri, kita ada apa? Apa yang kita nak buat? Saya nak tanya awak. Kalau misalnya kita janjian geometri, kita nak buat macam mana yang agaknya yang awak boleh nampak jelas? Soalan nombor 14. Cepat. Respon sikit. Soalan nombor 14. Macam mana awak nak buat? Okey. Macam mana?
Respon? Janjang geometri, first nombor kita biasa guna A kan? Betul tak? Betul. Betul. Okey. Kalau misalnya kita ada R sebagai ratio, kan? Maksudnya yang kedua tu apa? Dia adalah AR. Betul tak? Kalau kita AR. bahagikan dengan A, dia akan dapat ratio dia. Betul? Jadi yang kedua tu AR. Kalau yang ketiga tu apa? AR kuasa 2 Betul ke? Ya ke? Ini janjang geometri kan? Ya. Okey. Sekarang dia kata sebutan pertama ialah 50. AR kuasa 2 ke? Kalau AR kuasa 2 bahagi dengan AR, saya salah ke? Kita akan dapat, sepatutnya kita nak dapat apa? R kan? Kita akan dapat R juga kan? Betul tak? Betul. Ratio dia. Okey. Sekejap Okey, sekejap. Yang pertama kita ada sebutan pertama A tambah AR sama dengan 50. Okey. Bagi satu geometri harus tambah 2 sebutan pertama ialah 50. Maka A dalam kurungan kita faktorkan 1 tambah R sama dengan 50. Maka A adalah sama dengan 50 per 1 tambah R. Okey. Kemudian dia kata, apa yang kedua? Sebutan ketiga melebihi sebutan pertama sebanyak 25. Sebutan ketiga melebihi sebutan pertama. Macam mana kita nak buat? Sebutan ketiga melebihi sebutan pertama. Sebutan ketiga AR kuasa 2. Okey. Melebihi. Maksudnya kalau misalnya contoh kat saya buat kalau ni 1 AR sebutan ketiga melebihi sebutan pertama sebanyak, kalau misalnya A tu 1, maka sebutan yang sebutan ketiga ni dia adalah 26, betul? Macam mana saya nak samakan dengan yang pertama? Saya tolak kan? Tolak 25, maka dia akan jadi sama dengan A. Kan? Betul tak? Oi, Betul. betul. Okey, jadi kalau saya susun balik AR kuasa 2 tolak A sama dengan 25. Sama juga kan? Sama. Betul. Okey, sama. Maka saya nak buat apa sebenarnya ni? Saya nak faktorkan. Okey, jadi saya nak faktorkan A keluar. Maka R kuasa 2 tolak 1 sama dengan 25. Jadi saya dapat A tadi apa? A itu adalah 50 per 1 tambah R. Okey, yang kat sini R kuasa 2 tolak 1 ni saya boleh tulis dia sebagai apa? R tolak 1, R tambah 1. Setuju tak? Ni awak dah belajar sebelum ni. Kalau ada R kuasa 2 ni, tolak 1, saya boleh buat R tolak 1, R tambah 1. Sebab 1 pun boleh jadi 1 kuasa 2 kan? Saya boleh cancel. Maka saya ada, kat sini saya buat ke sebelah R tolak 1 sama dengan 25 per 50. Setuju tak? Ada orang baru nak masuk. Dah masuk dah. Macam ni dia tiba masuk ke dia terkeluar. Jadi R tolak 1 sama dengan 1 per 2 atau 0.5. Maka R adalah sama dengan 1/5. Okey, betul tak? Dia nak apa? Dia nak ratio. Kemudian dia nak apa? Cari
nisbah sepunya dan sebutan pertama. Masukkan balik. Jadi A sama dengan 50 bahagi dengan 1 tambah 1/5. Maka kita dapat jawapan A itu sama dengan 20. Boleh ke tak boleh? Ada masalah tak? Bendanya agak complicated lah nampak. Tapi sebenarnya kita gunakan apa sahaja data yang dibagi. Yang ini awak kena tahulah. AR Boleh cos ke? theta. Ada masalah? Okey boleh tak? Okey ke tak? Okey. Okey lah Okey Nak ke? cakap tak okey nanti kan. Lagi lama lagi drag masa Okey, nombor 15. Tiga sebutan pertama satu cancang aritmetik ialah aritmetik Okey, 2H, 5H tolak 2 dan 4H tambah 4. Cari nilai H. Okey, apa yang kita nak buat? Bila aritmetik, kita boleh samakan nilai sebutan kedua tolak sebutan pertama dan sebutan ketiga tolak sebutan kedua sebab dia punya apa dia? Dia punya pembezaan sama. Oh ingat kalau aritmetik bila dia sebut 3 sebutan pertama maksudnya kita boleh gunakan dia punya different dia iaitu 5H tolak 2 tolak dengan 2H. Okey, sama dengan 4H tambah 4 tolak dengan dalam kurungan 5H tolak 2. Sebab tolak semua yang 5H tolak 2. Jadi awak akan selesaikan yang ini 3H tolak 2. Okey, sama dengan 4H tambah 4 tolak 5H tambah 2. Okey, jadi darabkan negatif ni ke dalam setiap satu, jangan silap. 4H dengan negatif 5H akan jadi negatif H. Bawa ke sebelah akan jadi positif. Ya, kat sini jadi 4H. Saya bawakan yang nilai nombor Yang ini tadi 4H dengan negatif 5H dapat negatif H. Bawa ke sebelah akan jadi tambah. Maka negatif 2 bawa ke sebelah pun akan jadi tambah. Kini saya bawa ke sebelah kanan. Tolak 4, tambah 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2 ialah 8. Maka H ada sama dengan 2. Okey, selesai untuk H. Apa lagi dia nak? Hasil tambah 10 sebutan pertama. Yang ini awak cari janjang geometri punya hasil tambah ialah SN. Okey, jadi S10 lah dia nak 10 sebutan pertama. Masukkan, cari dia punya apa? Dia punya apa panggil? Dia punya formula. Macam mana nak guna formula untuk hasil tambah? S10 sama dengan apa dia punya ni? N per 2. Kemudian 2 A tambah N tolak 1 D. Ini dia punya formula Saya masukkanlah 10 per 2 ialah 5. Okey, 2A. A kita tadi ialah 2H kat sini. 2H. Maka A kita adalah sama dengan 2 kali berapa H tadi? 2 kali 2, maka kita dapat 4. Ini A lah. Okey, masukkan 2 kali 4. Tambah dengan N kita adalah 10 tolak 1, 9. D kita, different kita. Okey, kita belum cari different. Okey, different kita tadi, kita ambil tadi kita dah ada H. Kita ambil A tadi dah 4. A sama dengan 4. Kita ambil yang kedua. 5. H kita adalah 2 tolak 2. 5 tolak 2 betul ke ni? Dah tak nampak. Betul ni 2? Okey, maka kita ada 10 tolak 2 sama dengan 8. Okey, jadi kita ada 4, 8. Jadi kita punya different pun 4 juga. Jadi D kita adalah 4. Kita ada nombor A, yang kedua ni kita ada 4 dan kita ada 8. Jadi D kita adalah sama dengan 8 tolak 4 sama dengan 4. Jadi kita masuk kat sini D kita adalah 4. Maka kita dapat 5, 8 tambah 9 kali 4 ialah 36. Okey, 5 kali 8 tambah 36. Terus saya buat dapat 220 saya tengok jawapan dia. Okey, boleh? Ini tak ada masalah lah sepatutnya. Guna rumus sahaja. Ada masalah ke? Tak ada masalah, okey?
Aisyah Syakirah dah left dah. Oh, dah ramai yang hilang dah ni. Dah hilang daripada radar. Okey, soalan bahagian B. Boleh tak kalau misalnya, kalau saya lihat kat sini dah 9.50. Banyak lagi ada 3 soalan. Saya tinggalkan untuk bahagian B ni, awak cuba selesaikan. Saya bagi awak jawapan. Boleh? Setakat Boleh. Boleh? Okey, Boleh. bahagian B ni nanti awak tengok daripada skema yang saya bagi. Setakat ni saya rasa yang bahagian yang susah-susah tu mungkin saya dah terangkan, awak dah tengok dah macam mana. Tapi yang ini saya rasa pun dia lagi gunakan apa kita panggil janjang geometri juga. Nanti awak tengok macam mana kaedah penyelesaian. Ini pun kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, ada titik minimum maksimum tu. Awak tengok balik macam mana kaedah penyempurnaan kuasa 2. Dia punya soalan. Okey, saya share dengan awak jawapan. Sekejap Saya rasa apa, kalau misalnya kata kita perbincang lagi, sebab saya kata saya nak share awak punya ni Saya nak share awak punya apa panggil? Postmortem. Okey. Ni saya akan share jawapan sekejap lagi. Nanti awak tengok. Kalau ada masalah tolong tanya saya. Bukan kat sini. Saya nak share postmortem dalam Panatia Matematik Tambahan. Saya ambil sekejap. Yang saya share analisis item slide postmortem 3/4. Okey, saya nak share sedikit dengan awak. Awak lihat bagaimanakah pencapaian awak. Inilah. Okey, nampak macam mana? Agak teruk kalau kita perhatikan kat sini kelas 5. Tingkatan 4 Kalau lihat kat sini pun tingkatan 4 IS. Ada A, adalah 2 orang. Alhamdulillah, ada B, ada seorang. Okey, ada C dan ramai lagi gagal. Okey. Untuk IR, kalau kita perhatikan ada 4 orang yang lulus kat sini. Tengok kat sini. Saya nak conteng. Saya dapat copy slide. Okey, saya nak conteng sikit lah. Okey, perhatikan dekat sini. Kalau 4IS tu ada lulus Okey. Ramai jugalah. Ada juga beberapa orang gagal. Untuk tingkatan 4 IR. Okey. Jadi awak tengok dekat sini. AF, AKW. Ada seorang-seorang sahaja. Dan yang lain ni gagal. Tapi saya sangat-sangat berharap, maknanya untuk matematik tambahan ni memang kebiasaannya ramai yang gagal. Tapi kita nak awak kesan apa masalah, apa yang awak tak faham, perbaiki. Kita nak lihat nanti peperiksaan akhir tahun ni. Sebab awak cuma ada pertengahan tahun dengan akhir tahun. Maknanya kita, mana yang lemah, tolong baiki. Sebab bila awak ambil admit, once awak ambil admit, kita nak yang terbaik lah. Tak nak keputusan yang teruk. Ada yang nak gagal ke admit? Siapa yang kata saya memang nak gagal cikgu? Saja suka gembira saya tengok gagal. Ada? Tak ada. Okay. Kalau boleh kita nak semua dapat. Kita nak kalau boleh kredit, maksudnya kita tak nak ada C apa semua. Kalau boleh kita nak yang sekurang-kurangnya B lah untuk peperiksaan pertengahan tahun ni, kita cubalah. Boleh tak? Baiki. Maknanya apa masalah ke apa, kita akan cuba. Itulah saya nak mencari masa supaya dalam seminggu tu sekurang-kurangnya kita ada jawab 2 soalan. Macam mana cara? Pendekatan macam mana awak nak? Saya bagi share pada Google Form, Google Classroom. Kalau saya bagi share soalan-soalan, agaknya sempat tak nak buat? Ataupun awak suka kita berdepan macam ni bagi soalan dan saya bagi soalan dalam 2 ke 3 jam sebelum. Kata baru awak buat, kemudian kita bincang. Untuk matematik tambahan ni sebenarnya saya rasa Cikgu Syikin pun selalu bagi soalan kan? Betul tak? Ya. Jadi cukup dengan soalan tu tak? Okey ke tak? Awak bertanya tak? Awak kalau misalnya tak faham, awak tanya pada guru kelas awak. Maknanya boleh je tanya pada siapa-siapa. Tapi yang penting apa matlamat kita? Yang penting matlamat awak apa? Sekurang-kurangnya kita nak cuba dapat B lah.
Tengok mana apa-apa saja soalan. Kalau cikgu bagi, cuba dapatkan markah. Cuba kenal pasti apa masalah awak. Boleh? Tak faham? Tolong tanya. Jangan senyap-senyap. Keutamaan awak sekarang ialah dapat yang terbaik dalam peperiksaan apa saja mata pelajaran. Buat yang terbaik sampai tingkatan 5. Sebab tingkatan 5 itulah yang paling penting untuk menentukan SPM tu awak nak ke mana. Jadi jangan ambil leka lah. Sebab bermula daripada tingkatan 4 ni keputusan awak ni menggambarkan macam mana nanti awak tingkatan 5. Usahalah lebih sikit dia bukan latihan yang sikit, dia kena banyak. Awak kena carilah Google apa semua soalan-soalan dan cubalah satu hari dapat buat 2 soalan tu dah alhamdulillah. Kalau misalnya kata ni, kalau saya bagi, saya rasa Cikgu Syikin pun dah bagi juga. Untuk matematik pun nanti kita akan cari macam manalah untuk bantu. Tapi yang terbaik adalah awak bantu diri sendiri. Okey, boleh? Nampak kan macam mana pencapaian secara keseluruhan. Awak semua lebih kurang sama je. Tapi yang penting usaha. Boleh? Okey? Okey, terima kasih semua. Kalau tengok jam ni lagi 4 minit pukul 10. Jangan lupa solat isyak dulu. Nanti kalau ada apa-apa masalah, saya akan terus share jawapan. Nanti awak boleh tanya pada saya. Bahagian B saja yang saya tak bincang dengan awak. Tapi saya harap awak dapat tengok jawapan dia macam mana. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Ada yang dah tidur ke ni? Jangan ada yang tak left sebab dah tidur. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Hari tu siapa yang tak tinggalkan saya? Sofia ke siapa dia yang telah tidur dan saya harap tak ada yang tertidur hari ni yang tak tinggalkan saya. Oh, ada yang beritahu nak left awal lah. Okey. Dia ada kelas.